Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajmain. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan pagi ini, meneruskan sesi kedua kita. Saya maklumkan tadi kita sesi soal jawab. Cuma kot kalau rasa susah nak berinteraksi dengan soal live tu, boleh you can give me your notes, okay? Tulis nota tu hantarlah, lagi senang kan. Kadang-kadang cakap tak apa nak dengar kan. Lebih mudah untuk kemukakan soalan. Macam mana pun nak bagi live punya soalan tu pun memang itu pun lagi senang, tak payah tulis. Ada orang dia tak suka menulis, suka bercakap kan. Jadi untuk memulakan sesi ini, insya-Allah saya mulakan dengan soalan yang live dululah. Ada soalan nak mulakan? Ada soalan? Saya langsung tak? Ada? Ada. Boleh? Waalaikumsalam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan bertanyakan mengenai satu ayat daripada Al-Quran surah Baqarah tu, masyhur kita dengar pun. Memang ayat ni selalu disebut berceramah, apalah seumpamanya, ustaz-ustaz menceritakan kisah Nabi Adam, khasnya mengenai peristiwa bagaimana waktu dia berada di syurga, ada bahasanya keizinan daripada Allah Ta'ala untuk menikmati apa nikmat yang ada dalam syurga kan. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma kan. Bahasa terjemah mudah kita, kamu berdua wahai Adam dan Hawa makanlah sesuka hati kamu, apa saja kamu kedaki kan. Cuma belakang dia ada wala taqraba hadhihi syajarah. Berkenaan ayat tu yang soalan nak ditanya tu, kebanyakan orang menceritakan daripada Al-Quran tu menunjukkan Nabi Adam ada buat kesalahan, dan dengan sebab kesalahan itulah menyebabkan dia keluar daripada syurga. Baik. Minta pencerahan khasnya berkenaan dengan akidah yang saya sebut sekali lalu tadi, mengenai siddiq, amanah, tabligh, fatanah, khasnya pada bab amanah yang istilah kita selalu dengar maksum. Nabi Rasul ni mesti tidak akan ada buat salah dan dosa. Baik. Kalau dengan apa yang telah apa saya cerita tadi, khasnya mengenai saya sebut tadi, disiplin kita nak faham Quran ni, kita tak boleh tengok ayat Quran togel. Tu bahasa saya pakai lah kan. Maksud togel tu tak boleh pakai dia semata-mata mentah-mentah. Bahkan ayat Quran ni pun khasnya kalau kita cerita Nabi Adam, tak boleh tengok setempat saja yang dalam surah Baqarah, bahkan ada dalam tempat-tempat lain. Begitu juga dalam hadis Nabi SAW. Jadi nak selesaikan kisah Nabi Adam ni, bukan kalau nisbah nak sebut nak selesai lah. Kalau bahas sebut mana ayat Qurannya, mana hadisnya,
kalau nak sebah nak bentang dan nak sebut tu makan jam juga. Nak sebut rujukan mana ambil mana tu. Saya memang tak buat macam tu. Cuma saya nak kata displaynya sepatutnya macam tu. Dia tak boleh hanya tengok semata-mata ayat Quran tu, lepas tu hurai. Tak boleh. Bahkan saya nak gunakan prinsip macam ni ya, pasal ada prinsip yang kita dah belajar, khasnya yang saya sebut tadi. Bahkan ni akidah ahli sunnah wal jamaah kita, ni ada manhaj ulama ahli sunnah wal jamaah kita, dan kesimpulan daripada ulama ahli sunnah wal jamaah ni apa? Nabi Rasul ni maksum, dia takkan ubah dah fakta tu. Maksum ni dengan mana takkan buat benda haram, takkan buat benda makruh, bahkan khilaf aula pun takkan dibuat. Bahkan Nabi Rasul ni hanya akan ada pada dia taat semata-mata. Takkan ada atas apa-apa nama, jangan kata rupa dosa. Bahkan benda yang harus pun kalau dia buat, takkan ada nama dia buat atas nama buat tu atas jalan bersyahwat, di atas keinginan hawa nafsu. Bahkan apa yang berlaku pada dia sekalipun bab bentuk makan minum, semuanya adalah merupakan wahyu. Itu baru betul. Baik. Jadi kalau tengok ayat Quran sekali lalu, kisah Nabi Adam ni memang selalu orang nak sebut Nabi Adam terus ya. Baik. Bahkan ada orang menggunakan ayat Quran bukan saja daripada surah Baqarah tu. Dia ada sebut dalam surah A'raf rasanya, tang dia sebut fa'asa Adamu rabbahu. Surah apa tu? Toha. Surah Toha. Ayat berapa kita tengoklah. Dia sebut fa'asa Adamu rabbahu faqawa. Hui. Ayat tu lagi dia kata apa? Nabi Adam ni fa'asa rabbahu, bukan saja umum dosa tu, tapi disebut asa. Nabi Adam ni asa, bahasa terjemah kita kalau kasar sikit, derhaka. Bukan saja derhaka, fa'asa Adamu, telah derhakalah Nabi Adam akan Tuhan dia. Lepas tu faghawa. Apa ghawa? Sesat. Siapa kata? Siapa yang kata Nabi Adam sesat? Tak faham ke saya sebut apa ni? Saya baca apa ni? Komik ke apa saya baca ni? Siapa yang kata Nabi Adam sesat? Allah yang kata Nabi Adam sesat, takkan kita kata tak sesat? Ni, ya kan? Ya memang macam tu lah. Tambalan ni hujah macam tu lah. Nabi Adam pun kata Rabbana zalamna, dia pun kata dia zalim, takkan kita nak kata dia tak zalim? Memang dia zalim lah, dia pun kata dia zalim. Nampak? Boleh faham kan? Jadi saya nak tunjukkan yang inilah kedangkalan faham ayat Quran. Yang ulama kita dengan formula yang telah diberi, yang saya sebut tadi, yang kaedah kita belajar, istilah maksum ni siapa tak tahu ni, saya nak kata apa, mangkor betul lah, mangkor betul kan? Siapa tak faham Nabi Rasul maksum ni tak pernah belajar berakidah ke apa. Okey, jadi bila Nabi maksum, bahkan ada sebut Nabi Rasul ni wa balagha rasuluhul amin. Nabi Rasul ni disebut dengan ciri Rasulun amin. Nabi Rasul ni dia apa? Amin. Kalau bahasa kita terjemah seorang yang amin, bahasa terjemahnya amanah lah. Masuk amin ni maksum lah. Masuk maksum ni apa? Tak akan ada apa-apa nama perbuatan dosa. Baik. Jadi ada ayat Quran sebut tak ada, dia amin, dia istilahnya maksum. Ada ayat Quran sebut asa ghawa. Macam apa? Kontradik apa? Istilah bercanggah kan? Tu saya tanya tadi awal-awal saya dah sebut, ada tak ayat Quran ni bercanggah? Tak. Ayat Quran mustahil bercanggah. Kalau ayat Quran bercanggah, ini bukan Quran. Ini bukan Quran. Quran sebut lau kana min indillahi, lau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Betul depan tu sebut. Kalaulah Al-Quran ni kalau bukan daripada Allah Ta'ala, nescaya kamu akan dapati pencanggahan yang banyak sangat. Macam mana telah didedahkan oleh para ilmuwan kita mengenai kandungan Bible, New Testament ke Old Testament tu lah kan. Telah dibuktikan yang ni sebenarnya bukan
Bible, Taurat dan Injil yang betul. Pasal apa? Dalam ni banyak fakta-fakta yang bercanggah dengan fakta wahyu, fakta sains, bercanggah semuanya. Jadi fakta yang bercanggah, takkan Tuhan yang menurunkan wahyu dia tak tahu apa wahyu yang diturunkan dengan realiti apa yang berlaku. Okey? Itu saya sebut Taurat Injil yang didakwa oleh mereka, yang tu adalah Injil dan Taurat mereka lah. Lebih kurang saya sebut itu. Quran memang yakin kita adalah kalamullah. Dia tak akan berlaku percanggahan. Baik, kalau tak bercanggah ni macam mana nak selesai? Ada ayat Quran sebut fa'asa, khas dia pada ayat tu lah, fa'asa adamu rabbahu faghawa, bukan saja derhaka tapi sesat. Ayat Quran lain sebut rasulun amin, rasul yang amanah, maksudnya maksum. Macam mana ni? Maksum tapi sesat. Masa yang sama juga disuruh kita ikut Nabi Rasul, sedangkan Allah Ta'ala la ya'muru bil fahsya'i wal munkar wala yarda li ibadihi al kufr. Allah Ta'ala tak suruh buat benda keji, tak suruh buat benda mungkar. Allah Ta'ala tak akan redha dengan benda kufur. Memang sedia maklum tu, takkanlah Allah Ta'ala tak suka benda keji, benda mungkar. Nabi dan Rasul buat benda keji dan mungkar, masa yang sama kita disuruh ikut Rasul semutlaknya. Mencanggah kan? Pelik kan? Takkan macam tu dah ayat Quran dah. Yang lurusnya macam mana? Mesti Allah Ta'ala suruh kita ikut Nabi Rasul, mestilah Nabi Rasul ni maksum, dan mestilah apa yang ada pada Nabi Rasul ni semuanya adalah baik. Mesti. Kalau ada walaupun satu perkara yang nama buruk, sama ada buruk tu atas nama syahwat, khilahahula, apatah lagi makruh, apatah lagi haram, apatah lagi sampai keluar kau daripada syurga, sampai istilahnya kena halau. Salah, masalah tu kan, masalah tu. Sedangkan disuruh ikut Nabi. Takkan kaedah ikut Nabi ni tiru cara Nabi Adam, buat apa? Buat dosa, lepas tu mengaku salah banyak-banyak dengan Allah Ta'ala. Macam tu. Ada kaedah agama kita macam tu. Itu bukan kaedah agama kan. Okey, saya nak tunjuk kata sekali lalu ayat Quran ni, kalau kita tengok sekali lalu tu, dia bercanggah. Sekali lagi sebut, Quran bercanggah kan? Tidak. Yang ni kita duk bercara bab Rasul, begitu jugalah kalau kita bercara bab ketuhanan. Saya nak sedikkan juga dalam isu bab ketuhanan ni pasal kebingungan masyarakat kita di atas tak faham perjalanan akidah ni. Pasal ada orang yang menceritakan bab akidah ni, dia bukan cerita akidah, tapi dia ambil ayat Quran mentah-mentah. Saya sebut dengan istilah tadi, ambil ayat Quran faham togel. Satu ayat Quran saja yang dia pakai untuk menghujahkan apa yang dia nak cakap, tanpa melihat ayat Quran lain, hadis lain, untuk pegang di atas akidah yang saya sebut, nak menyambil ni bab ketuhanan. Saya rasa saya nak sebut bab ketuhanan tu sikit supaya faham kondisi apa saya sebut ni, dan nak sebut ke bab Rasul, mula balik bab Rasul dan Nabi Adam ni. Jadi izinkan saya nak sebut tu agak panjang sikit, tapi saya nak ajar prinsip sebenarnya. Kalau tak faham cerita lain ataupun kita tak dan ke tak sempat ke, prinsip tu saya dah ajar. Kalau tak reti, dia ada prinsip macam ni. Kau diam, mesti betul akidah kat Nabi Rasul, mesti betul akidah dalam bab ketuhanan. Kalau ada ustaz cerita pelik-pelik yang lebih kurang ni, walaupun tengok pakai sorban, pakai jubah, tapi tengok cerita dia bab ketuhanan ada masalah, bab kerasulan ada masalah. Bab ketuhanan memang saya nak fokus sikit ini. Bab kerasulan antaranya bab macam ni, yang kata Nabi Rasul ada dosa, ada masalah, ada buat dosa, ada maksiat. Kalau dengar walaupun ustaz tu berjubah, berserban, walaupun balik Mekah, balik Madinah, boh punya bahasa itu, balik Jordan ke mana-mana ke, tengok ustaz pula bukan ustaz biasa, ustaz ada PhD pula, contohlah masuk universiti pula tu, pensyarah universiti pula tu. Kalau dia ada cerita dengan masalah-masalah akidah ni yang bermasalah, hati-hati. Pasal kita dah ajar prinsip akidah. Jadi jangan gagalkan akidah yang kita dah belajar prinsipnya betul dengan sebab ayat Quran yang kita tengok baru dia duk sebut 2-3 perkara,
kita dah tergoda sehingga menggagal lagi dah kita kepada Allah Ta'ala, begitu juga kepada para Rasul. Saya nak mula dalam bab ketuhanan. Isu mudah saya nak sebut apa? Pahaman-pahaman yang kaum muda lah ni, saya sebut kaum muda lah, sebut Pak Wahab tu dia orang marah. Dan dia orang kata, apa dia sebut Wahab-Wahab? Baik zikir ya Wahab. Kalau saya lah ni, saya nak sebut golongan ya Wahab, ya Wahab, ya Wahab. Tak faham lah, dengar apa maksud saya tu, tanya lain apa saya lah. PM to P. Okay. Dia kata apa? Allah ada kat mana? Apa dia? Allah duduk di aras. Allah ada kat mana? Itu akidah yang dah diajar oleh tutu-tutu kita zaman-zaman. Ulama ahli sunnah wal jamaah, akidah asal dia sebut Allah tak bertempat. Ni dia sebut ayat Quran ni, Ar-Rahman alal arsyistawa. Nganga kita. Dalam masa yang sama dia buat iklan macam ni. Dia kata apa? Yang ni pendapat khalaf, ni pendapat salaf. Oh, nampak satu macam bagus sikit tak? Pendapat khalaf kata Allah tak bertempat, pendapat salaf kata Allah ada di arash. Betul ke? Ada khilaf macam tu. Kalau kata Allah tak bertempat, satu pendapat, Allah ada di arash, satu pendapat, bercanggah tak? Tak mana bercanggah? Bertempat maksudnya tak ada tempat yang sepatutnya dinisbah pada dia. Kalau di arash maksudnya bertempat. Ada pula pahaman akidah pula kata dia akidah ahli sunnah wal jamaah, ada pahaman akidah tak bertempat pun betul, pahaman akidah bertempat pun betul. Boleh faham? Apa ni? Dia kalau nisbah akidah pemikiran dia, kita kata apa? Yang ni adalah kotak tisu, ini adalah kereta. Bahasa dia hilangkan. Bahasa mudah ni bodoh. Itu. Bahkan bodoh ni bukan peringkat bodoh biasa. Bahkan bab tu bab kufur pun, bahasa bab akidah. Tu yang bahasa kufur tu orang tak apa suka dengar. Saya pun bukan suka sangat sebut, tapi salah besar lah. Pasal nak faham, ada bertempat satu, tak ada bertempat satu, tapi dua-dua akidah tu betul. Tak boleh. Jadi atas kita bicara bab Nabi Rasul ni, Nabi Rasul pun betul, Nabi Rasul maksum pun betul, Nabi Adam buat dosa pun betul, Nabi Adam sesat pun betul. Bahkan dia kata bukan saja Nabi Adam sesat, Nabi Muhammad pun sesat. Ya, ada orang ajar akidah tu. Kata dia bukan saya kata, bukan saya kata, Allah yang kata. Saya kata macam mana Allah Ta'ala kata. Dengar saya buat ni. Memang mereka berhujah macam ni. Allah Ta'ala kata apa tentang Nabi Muhammad? Wa wajadaka dhallan fahada. Ayat Quran yang sangat familiar kan? Tak tahu ayat tu maksudnya bukan orang Melayu duk baca Quran maksudnya. Apa terjemahannya? Tidakkah ayat dia depan tu bab istifham, alam nasyrah laka sadrak apa semua tu kan? Wa wajadaka dhal, alam nasyrah wa duha. Sorry. Lajak sebut lah tu. Wa wajadaka, dan Allah Ta'ala telah dapati kamu. Tu saya kata terjemah ayat Quran togel. Tengok ayat Quran tu saja. Allah Ta'ala dapati kamu, wa wajadaka dhallan. Apa dhallan? Dolal. Apa dolal? Fi dolalim mubin. Apa dolal? Dolal maksudnya ni dolan. Apa? Sesat. Lepas tu fahada, kemudian Allah Ta'ala bagi hidayat. Jadi Nabi Muhammad ni sebelum dapat hidayat apa? Dia sesat dulu. Dia kata bukan saya kata. Nampak macam bagus tak? Dia ajar akidah tu. Ajar akidah. Tengok muka dia. Kata dia bukan saya ajar. Allah yang kata. Takkan Allah silap kot? Tak arash pun sama juga kata dia. Allah yang kata Allah tak arash. Takkan Allah silap kot? Kita pun dengar terkebil. Yelah Allah Ta'ala pun Ta'ala lah, boleh lah tu. Ada pendapat kata boleh, ada pendapat, masing-masing ada dalil. Nabi Muhammad sesat pun macam mana? Masing-masing ada dalil. Ada ayat Quran yang mengatakan Nabi Muhammad ni sesat, ada ayat Quran mengatakan Nabi Adam pun buat dosa dan sesat.
Bukan saja Nabi Adam sesat, Nabi Muhammad sekali sesat. Awal Nabi Rasul pun sesat, ujung Nabi Rasul pun sesat juga. Wow. Macam habis pening kelang kabut kita akidah. Sedangkan diajar macam mana? Nabi Rasul maksum, mana ada sesat-sesat apa? Nabi Rasul ni ayat Quran lain sebut apa? Qad ja'akum minallahi nur. Datang kat kamu ni Nabi Rasul ni apa? Nur. Yukhrijuhum minaz-zulumati ila nur. Nabi Muhammad ni siapa? Nurun ala nur, anta nurun fauqa nur. Ini Nabi Rasul. Takkan Nabi Rasul nur tapi jadi sesat. Dia nak buat petunjuk ke orang, takkan dia bermasalah. Ada orang kata dia bermula-mula bermasalah, lepas tu baru dia dapat hidayat. Siapa dia ajar akidah macam ni? Yang ni ke akidah Ahli Sunnah wal Jamaah? Nabi Rasul ni maksum bila maksum? Sejak Rasul dia mula-mula lahir lagi. Jumhur ulama Ahli Sunnah wal Jamaah sebut Nabi Rasul ni maksum bila? Sejak lahir lagi. Baik, saya nak mulakan cerita tentang ayat Arash tu. Ar-Rahman ala arsyis istawa. Sekali lalu dengar macam Allah duduk di Arash. Ada tak ayat Quran yang mention yang lain yang menunjukkan Allah bukan di Arash, tapi bukan bahasa dia saya tak sebut nafi dulu. Allah di Arash satu. Ada tak ayat Quran yang mention dekat tempat lain? Ada tak? Ayat Quran ada sebut macam ni, a'amintum mam fis sama. Adakah kamu beriman dengan kalau ikut fahaman ya Wahhab ni dia terjemah man tu, Tuhan yang ada di langit. Arash satu, langit satu. Boleh faham? Ayat Quran juga ni kan? Ni buat ayat Quran juga tak? Lagi apa? Yang ni kalau tak biasa dengar sajalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Allah kat mana? Bersama dengan orang sabar. Orang sabar tu ada kat mana? Orang sabar ada kat mana? Ada kat Arash ke kat langit? Kat Malaysia, kat Perak, Melaka pula tu, air keruh. Contohlah saya kat Semabuk pula kan. Okey. Dalam dewan balik raya pula tu. Allah berserta dengan orang sabar. 3 dah. Ada ayat Quran kata apa? Innallaha ma'ana. Mesti dengar kan? Tambah musim-musim Muharram duk cerita hijrah ni, ayat Quran tu lah. La tahzan innallaha ma'ana. Apa maksud innallaha ma'ana? Allah bersama-sama dengan kami, yang kita, kata Rasulullah. Allah bersama dengan kita. Kita ada kat mana? Arash ke kat langit? Jadi kalau gitu, kalau kita ada di bumi, bukan di arah di langit, Allah kat mana? Kenapa Allah kat bumi pula? Allah bersama dengan kita. Boleh faham saya buat itu kan? Ada ayat Quran macam ni pula. Saya bawa 4. Saya senarai semua, kalau satu-satu dengan hadis mau ada 40. Saya macam tu pun padan dah untuk menunjukkan Quran boleh tak jadi bercanggah? Tak boleh. Okey, lagi. Ada ayat Quran sebut macam ni. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kod yang tu tak familiar dah dengar kan? Allah Taala ni wa huwa ma'akum, dia bersama, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama dengan kamu. Tadi Rasulullah kata apa? Allah bersama dengan kami. Bersama dengan kami ke bersama dengan kamu? 5. Tadi kami, ni kamu. Ayat Quran sebut macam ni pula. Aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu beradab, di situlah Allah. Bahasa terjemahan, bahasa terjemah betul-betul, di situlah wajah Allah. Allah kat mana? Kat mana kita beradab? Saya beradab sana, Allah kat sana. Mika semua beradab sana, Allah kat sana. Sana. Tidur melentang sana. Baru 5 ayat Quran. Ada lagi tak agak-agak saya nak sebut? Ittaqillaha tajidhu tujahaka. Kamu bertakwalah ke Allah Taala. Apa jadi? Tajidhu tujahaka. Kamu akan dapati Allah Taala di depan kamu. Di depan pula. Quran weh, hadis weh. Mana betul?
A. Arash. B. Langit. C. Bersama orang sabar. Di mana-mana. Bersama kita. Bersama kamu. Di mana kamu beradab? Di depan kamu. Soalan elektif pun dekat E je. Ni A, B, C, D, E, F, G, H, weh. Ada ayat Quran gitu ke? Maksudnya semua betul, semua ada dalil daripada ayat Quran macam tu. Subhanallah. Bahkan kata ulama apa? Itulah dalil tak bertempatnya Allah Ta'ala. Yang inilah dipanggil ayat-ayat mutasyabihat tu istilahnya. Tak boleh dipaham, togel-togel dia. Bahasa togel tu senang. Tak boleh faham, mentah-mentah dia. Satu, kesimpulan dia nak buat macam mana? Allah, dia Tuhan. Dia jadikan makhluk. Dia tak hajat pada makhluk. Itu carahan para ulama itu. Mudah-mudahlah dia sebut. Dia hajat akidah kita betul. Allah, dia buat tempat, dia bukan berhajat pada tempat. Dia tak hajat pada apa pun. Pasal apa? Sebelum ada makhluk semua, dia sah. Tak ada siapa bersama dengan dia. Kalau dia tak buat makhluk pun, tak ada jadi kurang pada martabat dia sebagai Tuhan. Jadi kalau dia buat makhluk, tak dinisbahkan dia tu dalam langit, dia kan dalam bumi ke atas arah kan. Itu yang ayat Quran sebut macam-macam tu, dia yang tu terjemahan, itu bukan maksud yang dikenaki. Bahkan tengok sekali lalu dengan percanggahan tu, ayat Quran mustahil bercanggah. Itu tak bercanggah lah, apa nak buat? Ayat Quran antara istilah ulama dah selesaikan. Ayat macam ni semua dipanggil ayat majazi, ayat kata kiasan. Majazi ni istilah Arab, kata kiasan dekat Melayu ataupun bahasa istilah dalam ilmu tafsir ni dipanggil ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat ni apa dia? Ayat ni kalau terjemah sekali lalu secara zahir, dia akan mewahamkan adanya sifat makhluk pada Allah Ta'ala. Tak mana? Arash, langit. Bahkan kita ambil situ pun sudah lah. Allah di aras, Ar-Rahman ala arsyistawa, a'amintum man fis sama. Soal, tak payahlah 8, kita buh 2 tu serah lah. Allah jawab betul-betul, di aras ke di langit? Ya. Jawab tempat tu bagus, akidah betul. Saya bukan tanya tu, saya tanya di langit ke di aras? Tidak di langit, tidak di aras. Saya bukan tanya hak tu. Saya tanya berdasarkan ayat Quran tu. Pilih ayat Allah di langit ke Allah di aras. Pasal dalil ni di aras. Kalau Allah Ta'ala di aras, ayat Quran kata di langit ni, nak buat macam mana? Nak lempar mana? Jawab tu dulu. Takkan ayat Quran aras betul, ayat Quran di langit salah? Kena undi siapa yang setuju di aras. Tu yang jadi akidah Yahudi tu, akidah Nasrani tu. Siapa? Kena undi, musyarat, apa? Buat sepakat. Nabi Isa ni kita nak kata apa? Musyarat, sepakat kata apa? Anak Tuhan. Baguslah kau. Boleh faham saya sebut apa? Yang ni sepakat, musyarat, buat apa? Allah duduk atas aras. Baguslah kau. Astagfirullah, subhanallah. Betul kalau kata di aras, ayat Quran yang kata di langit macam mana? Ada orang kata macam ni, langit dengan aras serupa lah. Langit dengan aras serupa? Bodoh ke? Mula bahasa kasar. Kau tak kenal langit. Langit dengan aras serupa ke? Tak tahu. Langit macam mana? Aras macam mana? Aras dengan langit siapa lagi luas? Jangan kata aras. Kursi lagi luas daripada langit bumi. Quran sebut macam mana? Kursi wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursi ni amat luas dia, yang langit bumi ni kalau bubuh dalam kursi bukan kerusi kursi, ayatul kursi. Kursi nama satu alam ghaib yang kita wajib iman, alam yang terlalu luas, yang keluasan dia sampai langit yang 7 lapis ni, bumi yang apatah lagi. Bubuh dalam kursi ni dia ibarat sebentuk cincin. Itu adalah bumi 7 lapis. Kursi itu adalah padang luas yang saujana mata memandang. Itu kursi. Itu kursi. Kursi dengan aras macam mana pula? Kata Rasulullah dalam hadis lain, Rasulullah kata macam ni, nak banding kursi dengan aras ni, kursi ni sebentuk cincin, aras ni padang yang amat luas, saujana mata memandang. Itu adalah aras.
Soal arash dengan langit sama ke? Betul? Allah di langit ke di arash? Macam ni kot. Allah sudah lupa. Astagfirullah. Tak jadi kafir kan kau kata Allah Ta'ala lupa? Kalau Allah Ta'ala kata dia lupa macam mana? Allah lupa tak? Apa hukum lupa pada Allah Ta'ala? Okey, kau kata mustahil lah. Kau kata kasarnya bahasa. Kamu kata mustahil, betul ke? Betul ke Allah Ta'ala mustahil lupa? Kalau Allah kata Allah lupa, kalau macam mana? Saya buktikan dengan ayat Quran. Nasullah fanasiyahum. Surah mana? Cari. Saya tukang scan ada. Satu saya tunjuk ya. Surah Taubah. Nasullah fanasiyahum. Surah Taubah ayat berapa? Tu tak boleh tanya dia bukan apa ayat. Kita carilah, kamu semua ada lah ni kan. Ayat Quran kata apa? Nasullah fanasiyahum. Mereka ni lupa Allah Ta'ala. Apa jadi lepas tu? Nasullah fanasiyahum. Allah lupa mereka. Siapa yang kata Allah lupa? Quran. Quran ni kalam siapa? Jadi siapa yang kata Allah lupa? Allah yang kata Allah lupa. Tadi mereka kata Allah mustahil lupa. Macam mana? Mula macam ni. Yang ni lah selalu penjelasan yang tak diberi. Yang tu yang saya kata ayat Quran. Ada orang dia tak adil bahas Quran, dia hanya tengok skop yang dia nak pakai, dia sebut, dia tuju betul-betul hak tu, macam tak ada ayat Quran lain dah. Ulama kita ahli sunnah wal jamaah tu saya kata semua ayat Quran, tafsir, hadis dia ambil parti. Allah mustahil bertempat. Siap. Subhanallah. Tu ayat-ayat tu nama ayat majazi. Dia ada makna. Tapi makna dia macam mana? Wallahu alam. Allah bukan di arash. Sebut istiwa ala arash, bukan berada di arash. Subhanallah. Apa makna istiwa? Wallahu alam. Mengaku bodoh je, senang. Innallaha ma'ana. Memang kita duk sebut Allah bersama dengan kita. Jangan takutlah. Allah sentiasa bersama dengan kita. Kita pun tak pernah faham Allah duk sebelah kita, Allah duk dalam kita. Allah is with us. Allah is always with us. Bukan with us tu among us, between us, inside us. Subhanallah. Subhanallah. Apa makna dia? There is meaning there. Betul apa makna dia? Wallahu alam. Itu ahli sunnah wal jamaah. Oh betul. Kalau ada orang kata dia ilmu Allah Ta'ala bersama kita, dia duduk di aras. Kenapa yang sana tak takwil, kenapa sini takwil? Kenapa yang ni makna lain, kenapa yang ni bagi makna lain? Kenapa yang aras pakai makna mentah-mentah? Kenapa Allah bersama kita, yang ni kena tukar pada ilmu Allah bersama kita? Kenapa tak kata Allah bersama dengan kita, ilmu dia duduk di aras? Kenapa tak kata gitu? Boleh faham apa saya punya argumentasi? Boleh? Oh. Ahlan wa sahlan. Situlah tempat yang nak selesai. Jadi nak selesai dia macam mana? Ayat tu dipanggil mutasyabihat. Dia mesti ada makna. Mustahil makna terjemahan zahir. Dia mesti ada makna. Apa makna dia? Subhanallah. Daripada makna yang tak betul tu, makna duduk, makna berada, makna bersama, makna apa? Meresap dalam kita, duduk di sebelahnya, isi ruang dan tempat. Subhanallah. Tak akan betul sama sekali makna tu. Ada makna. Apa makna dia? Wallahu alam. Inilah tafwid nama dia. Serahkan makna pada Allah Ta'ala. Okey, saya dah cerita bab ketuhanan. Balik isu kita bab Rasul. Okey, tadi kita dah belajar Rasul ni amin, maksum, qad ghafarallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Allah Ta'ala ampun dosa dulu, kemudian macam-macam cerita dalam Quran tentang sifat Nabi Rasul yang sangat mulia ini. Mereka ni Allahumma salli wa sallim ala akidah yang kita dah belajar, rumusan Siddiq Amanah Tabligh Batanah saya sebut sekali lalu tadi. Yang ni ayat Quran ni macam mana ni? Fa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Ada sebut sesat. Nabi Muhammad pun katanya sesat. Macam mana tu? Ni lah.
Ayat Quran memang ayat Quran, mesti ada makna dia, tapi bukan makna sesat tu. Sesat bukan makna dosa, bukan nama maksiat, bukan nama derhaka. Dia ada makna dia. Tapi apa makna dia? Wallahu alam. Mengaku je lah, bodoh tak reti. Lagi selamat akidah daripada terjemah mentah-mentah ayat Quran, nanti jadi Pak Wahab lagi. Yang tu kot, saya sebut Pak Wahab tu pasal golongan tu lah yang fahamnya tu. Kalau hadirin semua tak biasa dengar tu satu hal. Saya sendiri memang ada saya dengar dengan telinga mereka. Mereka sebut macam tu kat Nabi Muhammad. Yang tu keluar dalam radio IKIM lagi. Baca tafsir Quran surah Ad-Duha, dia kata Nabi Muhammad yang ni adalah sesat. Bukan saya kata, Allah yang kata. Dia kata. Kalau kita dah ada disiplin macam mana? Solat kita kenal dah siapa dia. Kita tahu dah ni grup mana. Asalnya golongan muda, golongan yang hanya ambil faham Quran mentah-mentah tanpa dia selesaikan dengan ayat Quran lain. Jadi balik pada cerita Nabi Adam tu, semestinya dia maksum. Baik, untuk kisah yang ada dalam Quran yang kita dok dengar tu, dengar ni. Nabi Adam ni yang dia orang dok cerita dosa tu bukan dosa sebenarnya. Dia rupa dosa. Rupa dosa. Bukan dosa. Tengok, saya nak tunjukkan dan nak syarahkan mana rupa dosa. Bahkan sebenarnya apa yang dia buat makan bakhuli itu memang bukan dosa pun. Bahkan itu adalah pengorbanan dia. Dengar, tak bisa dengar lah, dengar lagi. Saya nak cerita tentang bukan dosa tu. Nabi Adam duduk dalam syurga asalnya. Syurga ni tempat bersyariat ke tempat berseronok? Syurga ni ada ke yang dia boleh makan, ni tak boleh makan, ni anda makan, tak boleh makan? Syurga ni apa? Seronok. Seronok apa? Seronok mutlak. Seronok pula, seronok dan tak boleh nak cerita. Seronok dia macam mana? Benda yang mala aina ra'as wala uzuna sami'as wala khatara ala qalbi bashar atau kama qala, yang tak pernah mata lihat, telinga dengar dan tak pernah ada terlintas dalam hati kita. Macam mana seronoknya syurga ni. Kalau terbayang pun, dalam syurga esok ada gelang, ada rantai, mahkota ni, dinding mahligai dalam syurga ni, emas perak, emas perak, emas perak, emas perak, emas perak. Macam nak rupa, janganlah ingat macam simen bodoh-bodoh tu. Dia punya binaan emas perak, emas perak. Lantai dia kasturi. Kita lantai mamar pun, berlitnya, batu lah. Lantai kasturi. Suara tu, antara suara dalam syurga ni, kalau dengar Nabi Daud, saya ngaji tertegur sebut itu, saya dah sebut itulah kan. Dengar Nabi Daud baca Quran dalam syurga esok. Saya ingat masa saya ngaji dulu, cuma Tok Guru dia tak sebut lah ayat Quran, tapi dia kata kitab yang turun Nabi Daud, kitab apa? Kalau dia baca lah misalnya, dia kata apa? Zabur. Contoh lah kan. Burung terbang berhenti. Tu nikmat dalam syurga tu. Air yang mengalir berhenti. Dengar baca Quran tu. Macam mana suara dia sedap macam mana tak tahulah. Apa saya nak sebut ni? Tu syurga. Jadi syurga tempat nikmat, bukan tempat halal haram. Halal memang ada, haram tu tak ada. Jadi larangan buah khuldi itu larangan haram ke larangan pilihan? Quran memang sebut wala taqraba, jangan kamu hampir. Dengan mana jangan makan, itu kan. Jangan makan tu, jangan makan mutlak ke jangan makan tu di atas pilihan. Mana tahu? Pandai-pandai lah tafsir ni. Yang ni lah yang orang tak bisa dengar ni. Tengok saya sebut sekali lalu ada ulama kita syarah. Nak tengok panduan ayat Quran, ada ulama kita bagi sedikit yang ni. Ayat Quran, kalau contoh dalam syurga tu orang Taala sebut mula-mula, dia sebut apa? Dia sebut arahan, wa kula minha haitsu syi'tuma, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Dia kata makanlah, bernikmatlah senikmat-nikmatnya apa dalam syurga. Mula-mula suruh nikmat dulu, lepas tu wala taqraba. Jadi mula-mula arahan suruh ambil nikmat, lepas tu ada
larangan. Soal, larangan selepas suruhan beriman ni larangan apa? Larangan pilihan. Lama ajar cara-cara nak faham. Sekali lalu saya sebut macam ni pula. Kalau kita belajar bab ihram haji, ayat Quran sebut macam mana? Allah Ta'ala haramkan atas kita waktu dalam keadaan ihram haji ataupun umrah untuk memburu binatang perburuan. Hatta kalau kita duduk kat Mekah tu dalam keadaan ihram, burung merpati datang misalnya, boleh tangkap, lestik, sembelih, apa yang boleh? Dengar, jekah pun tak boleh. Satu, jangan seronok-seronok, ambil gambar buat apa? Buat sensasi sikit video. Buat apa? Saja pergi lari di tengah-tengah merpati yang banyak-banyak tu, halau dia. Shoo! Haram mengiz'aj, apa? Mengkejut dengan merpati tu. Kalau nak, kalau bagi tak bergantung. Gitu kan? Tambah baling batu pula. Apa merpati? Jangan buat pasal istilahnya binatang perburuan. Haram loh. Ayat Quran cerita tentang larangan dalam memburu binatang perburuan ni dalam ihram. Lepas tu dia kata apa? Wa idza halaltum fastadu. Bila kamu dah bertahlul, memburulah kamu. Disuruh wajib ke, haram ke, sunat ke, harus? Allah suruh tu, fastadu, memburulah kamu. Ada tak siapa-siapa lepas tahlul pergi umrah ke haji ke, lepas tu pergi memburu, manah ke apa, ada? Tak ada siapa buat kerja itu tak? Saya pun tak pernah buat kerja itu. Cuma nak soal, apa hukum memburu itu? Saya nak sebut kaedah ulama sebut, kalau ada larangan, mula larang, lepas tu suruh tu harus. Tadi terbalik, mula-mula suruh, lepas tu larang, apa? Pilih, harus juga. Kalau pilih harus lah. It's up to you whether you want to eat it or you don't want to eat it. Eat it apa? Syajaratul khuldi tu. Bahkan Quran bahasa dia pendek tak? Ringkas tak? Padat tak? Kalau ayat panjang, sepatutnya kata kat Nabi Adam tu macam ni ayat dia. Kalau proper sentences, nisbah kalau bukan Quran yang kalam ijaz tu istilahnya, ayat Quran tu kata macam ni: makan dan minumlah wahai Adam dan Hawa, berseronoklah seseronoknya dalam syurga ni. Selagi kamu tak bersedia untuk turun ke bumi, untuk menjadi khalifah atas muka bumi. Kan Nabi Adam untuk jadi muka bumi khalifah kan? Dia tahu ke dia tak tahu? Mana tahu? Inni ja'ilu bil ardi khalifah. Malaikat pun tahu dah sebelum Nabi Adam dicipta pun nak jadi khalifah. Takkan Nabi Adam tak tahu dia akan jadi khalifah? Jadi khalifah pun inni ja'ilum fil, tu kata tengok tafsir Quran fil Quran. Nak jadi kan? Jadi Nabi Adam tahu tak misi dia sebenarnya nak turun ke bumi? Akan jadi khalifah. Jadi khalifah pun nak zahirkan dia ke nak zahirkan siapa? Seautor-autor makhluk Nabi Muhammad tahu. Dia dah tahu dah makhluk yang akan keluar daripada zuriat dia yang paling afdal sekali siapa? Bukan dia. Siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khalifah besar sekali yang nak muncul atas muka bumi itu, dia tu khalifah pertama. Tapi martabat paling tinggi yang pertama sekali bukan dia. Siapa dia? Anak cucu dia. Keturunan dia siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di atas dia duduk dalam syurga, arahan untuk berseronok, untuk makan minum. Lepas tu tengok ada ayat larangan. Ayat sepatutnya macam ni: kalau kamu tak bersedia lagi untuk jadi khalifah, pasal duduk di dunia susah payah, kena bertanam, bercucuk tanam sendiri, pakaian kau pakai semua kena tanggal, buat pakaian sendiri. Tak dan nak buat pakaian lagi, tutuplah dulu dengan apa yang ada. Kawan-kawan daun kayu apa, buatlah tutup apa. Pasal kena tutup. Takkan tak tutup walaupun ada 2 orang aja pada masa itu. Suami isteri pula tu. Yang ada rimau, gajah apa tu adalah. Boleh? Faham saya sebut apa kan? Jadi mestilah
larangan tu ayat pendek nampak terus macam larangan tu macam haram lah. Dah, ayat dia macam ni. Makan dan minumlah. Kalau tak bersedia lagi jadi khalifah akan bersusah payah nak kena tanam, buat rumah apa-apa ni pula tu. Bila dah turun ke bumi, kencing, berak, tandas, semua ada. Mari haid tak mari haid, orang perempuan. Dalam syurga tak ada haid, tak ada kencing, tak ada berak. Tak, baju kau tukar je niat nak pakai baju apa, mahkota apa, emas, perak apa-apa, berbeluh, tak ada kencing berak, jangan cari tandas dalam syurga. Macam itulah kan cerita dalam syurga kan. Lepas tu nak cerita apa? Sepatutnya ayat tu macam ni, makan dan minumlah. Kalau belum bersedia, kau tak usah makan buah khuldi tu. Tu yang kalau tak bersedia, wala taqraba hadhihi syajarah. Pasal apa? Bila tak bersedia kau makan, fatakuna minaz zalimin. Kamu akan rasa kamu telah zalimi diri sendiri, kamu akan menyusahkan diri kamu pasal kamu tak bersedia. Tapi kalau faham sebaliknya, apa dia? Makan dan minumlah. Kalau dah bersedia jadi khalifah, makanlah, pasal jalan kamu nak turun ke bumi macam mana? Macam mana jalan nak turun ke bumi? Turun gitu saja. Apa sebab dia? Makan turun. Makan pun jangan makan dalam keadaan terpaksa. Makan dengan sukacita dan sukarela. Bahkan tahu kenapa makan. Apa pasal dia makan? Pasal tu yang saya ngaji tutup tu sebut. Pasal dia kenal siapa Nabi Muhammad. Antara dia dengan Nabi Muhammad, siapa mulia? Pasal dia Allah Ta'ala jawab pada tanah, dia Allah Ta'ala bagi nyawa, sedar-sedar dia dalam syurga. Macam mana? Dia lihat, ada yang kata tulis di pintu syurga, ada yang kata tertulis di tiang arash. Tulis apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Siapa Muhammad Rasulullah ni? Bukan dia. Dia tahu dia Adam. Siapa Muhammad ni? Muhammad ni lah nama yang warafa'na laka zikrak. Jadi asal sebut ayat Quran tu, larangan tu bukan larangan haram, bukan larangan berdosa. Kalau ambil bahasa mudah macam mana? Larangan dalam syurga, syurga mana ada haram, makan buah khuldi bukan berdosa. Siap. Tapi nampak dosa. Pasal apa nampak dosa? Pasal makan turun ke dunia, nampak dosa. Tapi sebenarnya bukan. Pasal syurga bukan tempat bersyariat. Dengan bahasa mudah kita, syurga tempat bernikmat. Jadi makan buah khuldi bukan dosa sama sekali, tapi nampak macam dosa pasal sebab tu turun ke dunia. Ya. Okay, lalu yang tu sama juga. Yang tu pun antara muskil. Tu kata kalau nak sebut satu-satu ayat Quran, kena bagi penjelasan satu-satu lah baru dengar. Baru nak boleh telan ni. Soalan bertanya macam ni pula. Ayat Quran suratul A'raf tu ya. Fa'adhallahum syaitanu anha. Fa'adhallahum syaitan apa belakang tu kan? Fa akhrajahuma mimma kana fi. Ayat Quran lain surah A'raf. Fa waswasalahuma syaitanu liyubdiya lahuma sawatuhuma. Wa tafiqa yakhsifan. Lajak-lajak mulut yang sebut kan. Apa dia? Cerita syaitan telah menggelincirkan Nabi Adam. Seolah-olah macam tu. Syaitan Nabi Adam telah tertipu dengan syaitan. Nabi Adam tertipu dengan syaitan. Syaitan ni ada ayat Quran sebut macam mana? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Kata Allah Ta'ala, hamba-hamba aku. Dikata oleh ulama tafsir, siapa hamba-hamba aku ni? Nabi dan Rasul. Laisa laka alaihim sultan. Kau ni iblis, takkan ada kubayan kamu kekuasaan nak boleh kacau hamba-hamba aku ni. Ditafsir oleh ulama, ibadi di situ ialah anbiya wa rasul. Yang tak ada kuasa nak kacau ni siapa? Iblis. Iblis pun tak boleh kacau nabi-nabi dan rasul. Yang tu ayat Quran tu, fawaswasalahuma syaitan, itu bahasa. Bahasa tak mana? Itu kerja syaitan. Syaitan mewaswaskan Nabi Adam dan Hawa. Memang macam tu terjemahan dia. Soal, kerja mewaswas tu syaitan. Soal, Nabi Adam makan tak was-was dia? Yang tu yang nak kena faham. Nabi Adam termakan tak was-was dia? Kalau kita faham makan buah khuldi itu berdosa, dia was-was tu dia makan. Tak betul. Nabi Adam, Nabi Rasul takkan kena tipu dengan syaitan.
Boleh. Jadi yang was-was tu kerja syaitan. Nabi Adam tak termakan was-was daripada syaitan. Apa was-was syaitan? Sikit kalau situ. Syaitan dia was-waskan macam ni. Was-waskan kat Nabi Adam. Quran sebut macam mana? Liyubdiya lahuma sawatuhuma. Itu kerja syaitan. Fadallahuma bighurur. Macam ni perkataan dia. Hal adulluka ala syajaratil mulki. Hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Itu perkataan Nabi Iblis. Dia punya was-was kat Nabi Adam. Nabi Adam, syaitan punya tipu daya. Ni saja sikit cerita syaitan tentang was-was dia dan macam mana dia gelincir kan. Dia punya perbuatan nak menggelincirkan Nabi Adam ni. Nabi Adam dia tahu dia makan buah khuldi ni untuk misi dia turun sebagai khalifah. Bersedia untuk dia sebagai Abul Bashar, bapa yang pertama sekali sebagai bagi manusia. Daripada keturunan dia akan lahirkan seabdul makhluk Nabi Muhammad SAW. Itu dia. Dia tahu lah. Syaitan cuba tukar misi itu. Dia tahu apa? Hal adulluka ala syajaratil khuldi. Adakah nak aku tunjukkan kau Adam satu pokok yang menyebabkan kau kalau makan ni kau akan kekal abadi selama-lamanya dalam syurga. Kau makan buah ni, buah pokok tu istilah kan. Asal pokok lah kan. Tapi takkan makan pokok, makan apa? Buah pokok. Sebut pokok dengan mana? Buah pokok. Yang ni juga majas dia panggil. Majas. Ada orang tak faham, kata dia, ustaz terjemah pun salah. Makan buah khuldi, bukan buah khuldi. Pokok lah, syajaratil khuldi. Ni pun bodoh kat. Saya memang boleh kelahi satu-satu. Pasal saya ngaji satu-satu. Tok Guru sebut satu-satu tu kan. Okey. Yang tu tak boleh saya sebut, tadi saya kelahi banyak. Barat saya sikit sebut tu. Apa saya nak sebut tadi ialah, jadi kerja iblis buat apa? Tukar kan cara berfikir Nabi Adam. Was-was kan apa? Nak tak aku tunjuk satu pokok yang menyebabkan kau makan ni, kau jadi kekal dalam syurga, dan kau akan dapat wa mulkil la yabla. Kamu akan dapat satu kerajaan yang tak akan binasa sama sekali sampai bila-bila. Itu kerja siapa? Nabi Adam termakan tak tipu daya syaitan ni? Nabi Adam tu Nabi kan. Kalau kata dia termakan was-was syaitan, terbatal ayat Quran tadi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Boleh tak ayat Quran mencagah antara satu sama lain? Untuk yang mana nak pakai? Tertipu dengan syaitan ke maksud takkan ditipu oleh syaitan? Takkan ditipu oleh syaitan. Itu ayat Quran tu tak sebut macam mana? Syaitan yang memang kerja dia mewas-was. Tapi Nabi Adam tak termakan was-was tu. Dia nak was-waskan Nabi Adam di atas maksud dia makan. Tapi Nabi Adam makan di atas maksud dia yang dia sepatutnya makan, dengan sebab tu dia diturunkan. Satu, tak ada masalah. Tengok rupa macam salah Nabi Adam, digelincirkan oleh syaitan, dibawa oleh syaitan, seolah-olah macam berdosa, makan buah khuldi turun. Cerita belah Nabi Adam macam mana? Dia maksum, dia tahu dia Abul Bashar, tempat berseronok. Dia tahu sebab nak turun daripada syurga adalah makan buah khuldi. Turun tu untuk jadi khalifah, dan bukan dia maksud khalifah besar sekali. Maksud besar sekali adalah nak lahirkan daripada zuriat dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nampak dua cerita yang berbeza. Boleh faham? Saya nak buat misal kisah Nabi Adam tu dengan isu kita sikitlah, isu politik sikit. Saya nak suruh tengok daya berfikir tu. Saya nak buat misal aja lah. Nak misal pun sejarah lama yang dulu kita duk gelai lama. Apa dia? UMNO satu, PAS satu. Saja bongkar kisah lama sikit. Saya bukan nak kelahi kan, tapi saya nak tunjuk pasal apa boleh kelahi. Yang parti Pak Lebai ni, yang hijau tu, dia sebut hudud antaranya lah kan. Yang sebelah ni kata apa? Penunggang agama, menggunakan agama untuk kepentingan politik. Kan dia tuduh kawan ni kata apa? Kita hendaklah syariat, tegakkan syariat Allah Ta'ala atas muka bumi. Kawan nak tegakkan syariat, kawan ni kata kat dia,
penunggang agama. Okey. Boleh faham saya jawab apa? Tak faham? Geng satu lagi ni. Betul tak betul tengoklah kan. Saya nak bagi contoh je, Yang kata sini, yang ni ikut Taghut, berkawan dengan kumpulan yang bukan untuk jadikan Islam sebagai matlamat. Ini parti kebangsaan, Melayu. Kalau ada pun Cina, India, parti perkauman. Oh. Ya. Memang macam tu dulu kelai tu kan. Kawan ni kata apa? Kita hidup masyarakat majmuk. Jadi kalau kita nak hidup kira kita aja, nanti orang ni tak suka, tak suka. Jadi kalau nak buat benda-benda syariat ni, alon-alon lah, mau coya kan. Buat Jawa lah, sorry. Maksudnya pelan-pelan lah kan. Pelan-pelan dia nak buat, tak buat tu punya pasal kan. Tapi golongan ni kata tak nak buat agama. Yang ni kata kau penunggang agama. Kan nampak kelai tu. Kalau tengok dari sudut satu, yang ni ada, sebenarnya dia ada benda yang baik dari sudut yang ni pun ada baik dia, yang jahat satu kan. Saya nak tunjuk kata angle, tu ya. Yang ni pun ada baik dia, ada jahat dia, satu sudut kan. Kalau dua-dua tengok benda baik, tak ada masalah dua-dua tu. Tengok je baik, macam sekarang boleh berbaik kan. Saja saya nak guna isu tu sikit lah kan. Asal saya nak sebut ialah, kalau kita tengok dari satu sudut, boleh kita kata jahat penunggang agama dekat satu ni. Tapi tengok satu sudut, dia nak tegakkan agama, kan baik. Boleh? Saya nak sebut dalam konteks macam tu je, cukup untuk saya tunjukkan ada benda yang baik, tapi pasal salah pandang, dia akan tengok benda tu jadi jahat. Satu lagi isu juga, cuma ke zaman Rasulullah sikit. Rasulullah memang dia Rasul. Dia kata aku Rasulullah. Dia sampai apa sepatutnya dia sampai. Itu nisbah Rasulullah. Tapi kaum Quraisy yang ada zaman tu, dan antaranya pak-pak menakan dia, kata dia apa? Kecil dulu aku yang menyambut dia, aku yang buat maulid dia dulu. Nak ajar kita makan garam, aku makan garam dulu. Memang. Kalau tengok cerita Abu Lahab, Abu Jahal, siapa Nabi Muhammad ni? Jahat lah. Tengok cerita Nabi Muhammad. Boleh? Faham saya nak sebut? Saya nak tunjuk angle. Okey, jadi memang yang salah sebenarnya Abu Lahab, Abu Jahal tau. Jangan tak tahu kat tu. Atas cerita Nabi Adam dengan syaitan ni, siapa yang jahat? Syaitan. Nabi Adam jahat ke? Nabi Adam ni buat dosa ke? Tu buat macam mana? Murni kan cerita tu. Nampak macam terpengaruh dengan syaitan. Bukan terpengaruh dengan syaitan. Syaitan kerja dia was-was ke orang. Tapi Nabi Adam tak makan was-was tu. Boleh? Yang tu sekali lalu untuk fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma. Tengok sebab macam seolah-olah syaitan lah keluarkan Nabi Adam dan Hawa daripada syurga. Sebenarnya macam mana? Atas tipu daya syaitan, nampak macam tipu daya syaitan tu lah yang mengeluarkan Adam dan Hawa daripada syurga. Sebenarnya apa? Sambung? Pandai sambung. Sebenarnya Nabi Adam makan bukan atas tipu daya iblis dan syaitan tu. Dia makan masa dia tahu aku ni makan ni, aku nak jadi khalifah atas muka bumi ni. Keturunan aku akan ada seabad makhluk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tulis di tiang aras tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pasal tu aku makan ni, bismillahirrahmanirrahim. Turun. Bagus tak dia? Taat tak? Dalam duk taat tu, turun. Dia kata apa? Rabbana zalamna anfusana. Kalau tengok macam tu macam mana? Dalam duk taat, dia buat apa? Dia mengaku dia buat zalim banyak. Dia tak rasa dia proud, dia bangga dengan taat dia. Tidak. Bahkan dalam duk taat pun dia kata apa? Dia menzalimi diri dia. Itu kalau tengok cerita Nabi Adam belah baik. Tengok kisah syaitan, macam mana? Kena tipu dengan syaitan, kena kencing, pergi bahasa gitu kan. Lepas tu turun ke juga, lepas tu dah buat salah, dia mengakulah Rabbana zalamna. Pasal apa? Dah dia buat salah, dia mengakulah dia buat salah. Kau faham dia buat apa? Orang banyak cerita hak tu lah. Saya yang cerita belah sini. Lepas tu dia kata saya tak faham tafsir. Engkau yang tak faham tafsir. Engkau tafsir ikut syaitan. Engkau tafsir ikut syaitan punya angle. Dengar saya sebut angle tu.
Saya syarah ikut Nabi Adam punya kan. Pasal kita yang mana diajar macam tu. Tengok kalau kita sekarang pun tengok, kita ni taat. Nak kata apa? Ya Allah, aku dah sembahyang tahajud punya banyak. Aku dah berdoa saban hari. Aku dah hafal Quran. Aku duk mengaji. Cuti pun 31 Ogos pun orang merdeka. Aku rasa aku tak merdeka lagi. Aku duk mengaji ni. Banyak dah ibadat aku macam tu. Bagus tak macam tu? Tak bagus macam tu. Orang yang bagus ni macam mana? Taat macam mana? Ya Allah, ni je lah yang aku mampu buat. Puasa pun alai sikitnya. Aku puasa pun 10 hari Muharram 60 hari ni. Kita tak puasa lah, dah makan. Ulama-ulama dulu Muharram sebulan puasanya dia mah. Ya Allah, lemahnya aku. Boleh? Faham kan? Taat tu kan. Saya nak sebut apa? Kalau yang kita ni disuruh taat macam mana pun, kena mengaku zalim, jahat, buruk. Kalau buruk memang kena mengakulah buruk kan. Nabi Rasul ada ke benda buruk? Walaupun duk sangat taat, tapi dia mengaku dia zalimi diri dia sendiri. Itu yang Nabi Adam dia kata Rabbana zalamna. Nabi Yunus dia kata apa? Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memang tak ada dosa oleh Nabi Yunus. Nabi Muhammad kata apa? La astaghfiranna likulli yawm. Aku akan pasti beristighfar satu hari satu malam berapa? Tak kurang daripada 70 marrah, 70 kali. Yang ni Rabbana zalamna, Rasulullah astaghfirullah terus. Rasulullah ada dosa ke? Maksum, tapi dia rasa macam mana? Ya Allah, salah ke apa? Yang ni dia taat aku boleh buat. Setakat ni saja taat yang aku boleh buat pada Engkau ya Allah. Sembayang diri punya lama sampai begak-begak kaki. Kita makan begak kaki. Itu melawak sambil kan jauh kan. Itu pun tak rasa buat zalim, tak rasa buat maksiat, relax je. Begak kaki. Macam mana gaut antara. Biasalah tu. Rasulullah macam mana? Bengkak kaki, tak makan berhari-hari, yang ada hanya tamar dan air sejuk je. Tu bukan 3-4 kilo. Ada. Dah lapar ni, ambil batu, ikat batu untuk bagi jangan perut berisi angin. Satu batu, lapar lagi, kosong lagi angin, ambil 2 ketul batu, ikat lagi ketat-ketat, jangan bagi angin masuk. Lapar sampai macam tu. Dia kata apa? Ya Allah, ini je lah taat yang aku boleh buat. Tu Nabi Rasul. Itulah Nabi Adam. Kalau tengok cerita macam ni, ada salah ke Nabi Adam? Tu yang salah tu rupa salah. Yang ni lah istilah ulama kita. Dia ajar satu prinsip mengikut kaedah ulama ahli sunnah wal jamaah. Kisah Nabi Rasul ni dipanggil macam ni kaedah dia. Yang saya nak ajar ni format lah. Apa dia? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Tu istilah ni masyhur di kalangan ulama ahli tauhid kita. Jadi formula ni ambil mana? Berdasarkan kisah saya sebut ni, yang tu ulama nak bagi satu formula bahasa mudah. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Terjemah ni apa? Ada 2 kumpulan dia sebut tu, abrar dan muqarrabin. Abrar ni orang baik-baik, muqarrabin ni orang yang sangat istilahnya lagi baik lah. Cuma ada istilah abrar dan muqarrabin. Hasanatul abrar, dia kata apa? Kebaikan yang dibuat oleh orang baik-baik yang bernama abrar, hasanatul abrar. Sayyiatul muqarrabin, dia adalah dosa di kalangan orang-orang muqarrabin. Itu terjemah dia. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan yang dibuat oleh orang-orang yang abrar, ambil translation dia tu, adalah sayyiatul muqarrabin. Dia ialah dosa di kalangan orang-orang muqarrabin. Dalam konteks kita ni, kita orang beriman umumnya namanya abrar. Nabi Rasul adalah muqarrabin. Kalau kita buat macam mana kisah Nabi Adam tu, kita hero. Tapi pada Nabi Adam, pada dia adalah dosa. Tentu kalau kita duduk tempat Nabi Adam tu, kita lah yang makan buah khuldi tu. Kita makan tu untuk lahirkan daripada zuriat kita adalah Nabi Muhammad. Macam best tak? Best tak? Tu ibu-ibu kata demo yang lahirkan, terima kasih lah demo yang lahirkan kan? Kalau anak kita keluar Al-Hafiz, alim ulama tu, tok guru macam mana?
anak kita tu Syekh Abdul Qadir Jalani, macam mana? Bestnya. Bukan nama dia Abdul Qadir Jalani. Dia tu Syekh Abdul Qadir Jalani. Macam Siti Maryam lahirkan, proud tak? Seronok tak? Kita sebagai orang abrar, seronok lah. Anak aku Nabi Isa. Contoh kalau Maryam macam tu kan? Kata apa? Ya Allah, dia bukan tak adalah, tapi apa? Ni lah taat aku lihat. Wa ummu siddiqah, ibu yang sangat taat, puasa, lahir seorang diri, dia lah menyambut dia Tok Bidan. Allah, sampai taat dia tu, pengorbanan dia tu, sampai berlaku benda-benda karamah pada dia. Pokok yang tempat dia bersandar, tunggu dah pun, tunggu tamar. Lepas lahirkan Nabi Isa, punya lapar, punya dahaga, nak minum air, nak cari mana tengah padang pasir, seorang diri. Macam mana? Allah Ta'ala sebut apa? Wahuzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqitu alaiki rutaban janiyah. Tepuklah pokok tamar tu, baru lepas bersalin Nabi Isa. Bukan boleh goyang macam tu pokok tamar, baru bersalin weh. Kalau tak bersalin pun goyang pokok tamar, agak-agak luruh tak buah tamar. Buah bersalin, duduk bersandar itu. Tusaqit alaiki rutaban. Pokok kurma tunggu tak ada pokok, tak ada daun, tapi buah kurma jatuh. Kurma pun rutab. Rutab ni yang kita jumpa kat Mekah, yang warna, yang mana ke Taman Mekah tu, warna merah, warna kuning tu. Ketepuk. Untuk dahaga nak minum air macam mana? Wa qarri aina. Dia hentak kaki dia kat bumi. Orang baru bersalin nak hentak kaki apa? Ibu jari pun orang kata jangan melanggar. Nantak bumi agak-agak berlubang ke bumi? Berlubang apa? Angkat gitu je. Oh, bersalin. Pancur air. Minum. Masya-Allah. Nak cerita apa? Taat dia macam tu. Ibu pada Nabi Isa. Macam mana? Tak ada apa aku, ya Allah. Dia kata orang muqarrabin macam mana? Kalau orang abrar macam mana? Hebat tak ibu tu? Hebat. Tapi kalau muqarrabin macam mana? Tak ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa pun. Macam itulah Nabi Adam. Dia buat benda hebat. Kalau kita kata hebat, tapi pada dia dosa. Jadi kita duk dengar cerita dosa Nabi Adam tu, sebenarnya iktibar pandangan dia. Boleh faham saya sebut kan? Dia merasa dia berdosa. Kita wajib bersihkan diri pada dosa. Boleh? Tu hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Sikit saya nak sebut dua martabat tu. Pasal cerita ni, walaupun saya cerita khas fokus pada Nabi Adam, faham betul-betul prinsip tu. Sekali lalu saya sebut bab ketuhanan ni, bab Rasul, boleh faham semua. Tak kerti lah saya dah sebut formula ni. Macam mana? Mustahil Nabi Rasul buat dosa, takkan ada sesat dosa apa-apa. Mustahil. Mesti ada makna ayat Quran ni. Tak tahu, wallahu alam. Tapi takkan ada Nabi Rasul buat dosa sama sekali. Mustahil Allah Ta'ala pakai berhajat, Allah Ta'ala duduk di alam mustahil. Tu Ar-Rahman al-Arsy istawa apa? Mesti ada makna mustahil dengan makna bertempat dan duduk di situ. Mustahil, subhanallah. Mesti prinsip tu lagi betul. Saya nak cerita tu. Pergi satu prinsip saya nak sebut ujung ni, tahu mana? Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin tu. Contoh satu. Saya buat misal, saya ngaji untuk guru dia buat misal ke dia. Dia kata apa? Contoh, kalau kita tengok orang biasalah kan, sebutlah orang kampung biasalah, ketua kampung lah. Ketua kampung ada, saya sebut ketua kampung lah, sorry sikit. Ketua kampung duduk majlis kita, tak kira kepiah, okey tak? Ketua kampung, biasalah. Kalau saya ceramah macam ni tak kira kepiah, okey tak? Ngapa pula double standard tu nama dia? Apa pula saya tak kira kepiah, okey ketua kampung tak kira kepiah, okey, kenapa? Yang ni lah bandingan dia. Ni abrar, ni muqarrabin. Saya bukan nak naik pangkat. Saya bukan nak tunjukkan naik pangkat tu. Saya orang biasa je. Tapi itulah perbandingan Nabi Rasul. Tambah jumpa kat Tesco. Bukan pergi disco, bukan disco tau. Pergi Tesco, ketua kampung macam ni lah kan. Jumpa kat Tesco, saya macam rupa ketua kampung. Baju macam ni, seluar, kopiah tak pakai. Janggut pun tak ada. Macam mana?
Ustaz, tabiat ke? Kenapa pula kata tabiat? Double standard ni. Tok Ketua tak kata apa. Saya dikatakan buang tabiat. Kenapa? Pasal saya mukarrabin. Terus Tok Ketua okey tu apa? Abrar apa? Bukan buat maksiat, bukan pakai seluar pendek, bukan seluar ketat. Okey tak? Okey, tapi kalau saya yang tu dosa. Pakai macam Tok Ketua tu, saya pakai tu salah. Pasal kedudukan saya macam tu, bukan pakai macam ni. Saya kena pakai macam ni. Boleh? Faham saya sebut apa kan? Macam tu lah Nabi Rasul. Pula tu Nabi Rasul tu bandingan macam saya dengan Tok Ketua ke? Oh, jauhnya. Jadi cerita orang duk kata Nabi Adam berdosa tu bukan nisbah untuk kita akidah kat dia. Tapi dia punya hebat tu, dia rasa dia dosa. Rupa dosa, bukan dosa pada dia. Nabi Rasul wajib bersih pada dosa. Betul. Antara yang mudah nak sebut mencemar duli. Kita makan warung tepi jalan okey tak? Tengok tuanku makan warung tepi jalan. Kereta keluar, kapet merah, makan tepi jalan, warung macam. Kalau pelik gila punya. Kalau dia nak buat macam ni tau, dia naik kancil, pakai pakaian preman biasa, tak ada kuning, tak ada bodyguard, tak ada polis apa, orang pun tak kenal dia tuanku. Boleh. Tu pun orang perasan rasa macam your face look like very familiar to me lah. Okay. Very familiar lah. I saw you somewhere. But takkan tuanku macam ni. Takkan tuanku. Tengok tuanku, dengar tuanku, astagfirullahaladzim. Kan? Boleh faham saya sebut apa kan? Nisbah tuanku nak berjiwa rakyat, tu lain hal. Kita bukan cerita sudut tu, kita sudut dari sebut angle kedudukan dia, tak sepatutnya dia buat macam tu. Okey. Macam tu kot. Sekali lalu untuk perbandingan formula tu, hasanatul abrar, siyatul mukarramin. Tu yang kalau ada orang nak sebut Nabi Adam dosa, Nabi Adam bukan berdosa, rupa dosa. Ayat tu, statement tu lagi betul. Rasa saya jawab soalan tu. Terima kasih atas soalan. Ujungnya pasal dah hantar soalan ni, semua takdir ditentukan Allah. Apakah dengan berdoa dapat mengubah takdir itu, sedangkan usaha kita tidak meninggalkan bekas? Okey, usaha tak meninggalkan bekas, betul statement tu, betul kan? Usaha tak meninggalkan bekas. Dengar. Khasnya masalah takdir. Takdir ni apa? Takdir ni nak faham apa yang berlaku adalah ketentuan Allah. Makhluk tak memberi bekas. Okey, ada dua benda yang kena berbetulkan itu. Satu, berakidah Allah menentu segala. Makhluk tak ambil sedikit pun peranan untuk membuat dan menghasilkan sesuatu dengan tentunya. Makhluk tidak. Semua yang berlaku surely mesti daripada ketentuan Allah Ta'ala. Cuma kat kita ada, atau istilahnya usaha. Kita ni kalau lapar, siapa bagi kenyang? Siapa bagi kenyang? Kita ni macam tak apa nak jawab aja. Memanglah nak berhenti ni. Kita kalau lapar, siapa bagi kenyang? Allah lah bagi kenyang. Makan nasi tak? Makanan tak memberi bekas, usaha tak memberi bekas, tak payahlah makan. Cukuplah Allah bagi kenyang aku. Cukup tak? Cukup. Tak tahu. Padahal ada yang mau tanya. Dengar. Allah ni yang bagi kenyang aku tu kerja hati, kerja akidah, dan wajib akidah tu. Tapi perjalanan sabab apa dia? Lapar, makan. Dahaga, minum. Gelap, panas,
Aircon, bukan kipas nak pengaliran udara je. Letih, baliklah. Nak balik ni. Ngantuk, tidur. Betul. Okey, nak cerita apa? Ini kita punya perjalanan sabab. Macam mana pun, tetap Allah di hati. Lapar, memang peraturannya makan bismillah, dengan nama Allah aku makan, dengan Allah aku makan, rezeki dia yang bagi. Makanan tak memberi bekas, kenyang, alhamdulillah, dia yang at'amana wa saqana, dia yang bagi makan kita, bagi minum kita, wa ashba'ana, yang tukuk tak biasa dengar lah, dia yang bagi kenyang kita, alhamdulillah, wa arzaqana, dia yang bagi rezeki kita. Ni akidah yang kita nak pergi belajar ni. Tak ubah sikit pun akidah ke Allah Ta'ala walaupun makan nasi. Walaupun makan nasi bukan nasi biasa, makan nasi Mendi, makan nasi Portugis, bila gitu kan, makan entah apa pun macam-macam lah. Tapi pastikan yang BMF. Saya guna BMO, buy Muslim only, bukan buy Muslim first. First maksudnya secondly you buy juga from non-Muslim. No. Only. Surely. Muslim. Kalau dia ucap masjid tapi bawah dia Yong Taufu, takkan aku belinya. Yong Taufu nama Cina lah kan. Apa saya nak sebut ni? Ni prinsip takdir. Memang semua taklah tentu, tapi kena sabab tak? Jodoh siapa tentukan? Tu macam mana nak jodoh? Murahkan mas kahwin, murahkan belanja, bubuh harga 30,000, siapa nak masuk Minang? Jadi Andalusia lah kau. Betul? Tera duk pun murah pun orang tak main. Kalau nak pergi cepat lagi macam mana? Wali ada tak wali? Ada kan? Saya bagi contoh hukum kan. Nak cari sebab jodoh siapa tentu? Allah. Memang selalu kita sebut macam tu, tapi sebab buat tak betul. Nak bagi cepat macam mana? Abah, mana abah berkenan, yang abah rasa yang ni boleh bawa saya dalam akhirat betul, kahwin dengan saya. I will not disobey you. Sami'na wa ata'na. Even I be his madu. Madu. Even I be the second wife. Kan? I rela. Kalau abah kata yang tu lah baik untuk saya. Lagi lah takkan ada Andalusia. Tambah Ustaz Rauf pun duk elah madu kan. Okey, saya mengambil kesempatan tu lah kan. Saya tak ada niat apa-apa nak kata apa-apa, tapi saya nak tunjuk prinsip sabab tu. Ni buat macam mana? Bukan jodoh. Apa pasal bukan jodoh? Nak perangai nyantuk aja. Keluar ikut pergi mana suka. Sampai main WhatsApp pukul 3 pagi sampai tengah malam buta. Kan suami pun kata mana ni tak masuk-masuk lagi, mana tak masuk-masuk lagi. Betul kena cerai, betul macam mana? Tak ada jodoh yang disalahkan. Pada engkau tu yang salah atas jalan sabab. Jadi prinsip yang saya nak faham dalam bab takdir ni dengan usaha, kita punya prinsip atas muka bumi kena buat usaha. Tu yang saya sebut pasal mudah ya, lapar makan, bodoh pandai kan, kita pandai tu. Saya tengok mengaji pandai macam Allah pandaikan aku, la ilma lana illa ma 'allamtana. Tadi pun Qori dah baca Quran tu kan. Tak ada apa ilmu pun kat kita ni, melainkan apa orang Ta'ala beri. Kita buat sebab je pun. Tu pun ngaji tidur je. Tapi boleh juga je Quran. Dia bagi semuanya, bukan hak kita pun. Alhamdulillah. Baru dapat rasa dia bagi anugerah dia. Ini prinsip kita. Apa dia? Takdir kata Allah Ta'ala. Taklah dengan beriman takdir. Alah nak buat macam mana? Bodoh-bodoh juga. Kalau nak pergi pandai, tak mengaji pun pandai. Bukan macam tu kaedah beriman dengan takdir. Beriman dengan takdir ni Allah lagi pandai dan buat sebab pandai. Tengok-tengok tak pandai-pandai, tak putus asa untuk jadi pandai walaupun tak pandai. Dah pandai, Allah yang bagi aku pandai, bukan aku yang pandai. Ni beriman. Mau beriman. Dan tak pula macam ni. Apa dia?
Bila kita ngaji pandai, tengoklah ni lah aku yang pandai. Tengok korang ngaji tak dapat pasal apa? Tengok aku mengaji macam mana? Dah lupa ke Tuhan pula. Kan masalah yang ni, dia punya usaha betul, tapi dia faham usaha memberi bekas. Dia rasa diri dia, aku tengok aku macam mana, aku buat macam mana, korang berniaga duk bankrupt pasal itulah, tengok aku berniaga macam mana. You supposed follow me, you know. Oh, you must follow my way. Dia rasa dia lah hebat tak kira satu dunia, padahal nasib aja. Entah habuan Allah Ta'ala beri, kalau tidak mangkuk awal lagi. Sikit saya sebut itu. Dua-dua kaedah salah. Satu berpegang dengan diri sendiri, tak ada serah takdir. Satu serah takdir tanpa buat usaha. Kita macam mana? Takdir kerja hati, imani, bila pun akan ke Allah Ta'ala, tak akan ubah dah akidah tu. Usaha dibuat sabab dengan bersungguh-sungguh, bukan sambil lewa pun. Walaupun dapat ke Allah Ta'ala, tak dapat pun tak pernah putus asa, terus buat, pasal kerja kita usaha. Allah penentu segala. Masa saya jawab masalah bab beri bekas ni, kena faham dua-dua prinsip yang kita berjalan mesti dua-dua. Zahir hukum akam dengan makhluk dan sebab dan usaha, batin bila pun dengan Allah Ta'ala. Yang inilah perjalanan akidah kita sebagai orang beriman. Bila pun inilah perjalanan kita. Apa dia? Batin sentiasa dengan Allah Ta'ala, zahir sentiasa dengan makhluk. Zahir dengan makhluk, anak isteri makan minum cermin kereta kenderaan, ini zahir. Batin la ilaha illallah. Masa itu saja soalan tu, walaupun jawab 1, 2, 3 tapi rasanya saya bagi panduan. Kalau ada masa lain kita berjumpa insya-Allah. Jadi maaf atas kasar tutur bicara. Lain kali kalau panggil pun tak apa. Tak panggil pun tak apa. Atau itu dulu kita sudahi dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arda bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahaman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.